Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Puan Farah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari saya Deniz Haikal bin Francis dan rakan saya Hashbi Nazarini bin Muhammad. Hari ini kami akan membentangkan tentang saranan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak. Okay, next. Okay. Pengenalan. Anak merupakan sumber amal jariah yang berterusan walaupun seseorang Muslim itu telah meninggal dunia. Justru, ibu bapa Muslim sewajarnya mencontohi teladan Rasulullah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dalam mendidik anak-anak. Spi? Okey, terima kasih Danish. Saya akan membentangkan tentang isu-isu di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Okey. Yang pertama adalah berkenaan pergaulan bebas. Yakni antara lelaki dan perempuan lah. Jadi zaman sekarang ni membimbangkanlah. Di usia yang begitu muda, perempuan form 2 dah start bergaul bebas, berpegang tangan dan buat benda-benda yang macam-macam lah. Itu yang merisaukan kita. Yang kedua ialah kurang rasa hormat kepada orang tua seperti ibu bapa dan guru-guru. Seperti ada seorang guru ni, dia menyatakan rasa kesal dia kepada anak murid dia. Jadi kata, esok nak test, dapat datang tak? Jadi anak murid dia kata, geliklah cikgu. Gelik lu. Macam guru ni macam member dia. So kesal lah guru tu kan. Dan benda tu berlaku sekarang ni, masa PKP. Lepas tu yang ketiga ialah dia kurang rasa penting terhadap agama. Dia tak nampak, dia tak faham Islam, dia tak faham kenapa kita kena solat, kena berpuasa dan sebagainya. So, dia bermula daripada didikan di rumah oleh ibu bapa. Seterusnya saya akan beri kepada Danish tentang saranan Nabi dalam didikan. Okay, terima kasih Hashbi. Okay, saranan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak. Terdapat 4 saranan Nabi. Yang pertama dari 0 hingga 6 tahun. Yang kedua 7 hingga 14 tahun. Yang ketiga 15 hingga 21 tahun. Dan yang keempat 21 tahun dan ke atas. 0 hingga 14 tahun saya yang bacakan dan 15 tahun dan ke atas Hashbi yang sampaikan. Okay. 0 hingga 6 tahun. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memberikan mereka sepenuhnya kasih sayang dan bersikap adil, tidak kira yang sulung dan yang bongsu. Rasulullah juga menyuruh kita untuk tidak merawatkan mereka jika mereka membuat kesalahan yang kecil ataupun yang besar, kerana ketika mereka berumur 0 hingga 6 tahun ni, mereka belum ada akal fikiran, mereka belum boleh berfikirlah, jadi mereka akan buat sesuka hati mereka aja. Jadi kita sebagai ibu bapa, janganlah kita marah mereka atau rotan mereka sekiranya mereka melakukan kesalahan. Mengikut sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menggendong anaknya yang dalam golongan 0 hingga 6 tahun ketika beliau solat, ketika beliau menunaikan solat. Kesannya di sini, yang berumur 0 hingga 6 tahun ni, jika kita memberikan mereka sepenuhnya kasih sayang,
mereka akan merasakan diri mereka dekat kepada kita. Mereka akan merasakan ibu bapa sentiasa ada di sisi mereka. Okay. Yang seterusnya, 7 hingga 14 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mendisiplinkan mereka, jadikan mereka seorang yang bertanggung jawab. Contohnya, memarahi mereka ketika mereka tidak menunaikan solat. Kerana di sini, kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk mendisiplinkan mereka? Kerana ketika mereka berumur 7 hingga 14 tahun, anak-anak kita sudah boleh mula bersekolah. Mereka sudah ada akal fikiran, mereka boleh berfikir sudah. Jadi ketika mereka 7 hingga 14 tahun ni, Rasulullah menyuruh kita untuk menasihati mereka lah, untuk mengajarkan mereka disiplin, untuk mengajarkan mereka tanggungjawab seorang manusia. Jika mereka melakukan kesalahan kecil ataupun besar, kita hendaklah memukul mereka. Memukul mereka menggunakan rotan boleh, tapi janganlah kita memukul mereka sampai menyeksa mereka atau memukul mereka kuat-kuat sampai menyakiti mereka. Kerana di sini kita hanya memukul mereka sekadar untuk menasihati mereka saja, untuk menggerunkan mereka. Dan bahagian muka, kita sebagai ibu bapa lah, kita tidak boleh memukul mereka. Walaupun kita menasihati mereka, kita memukul mereka, kita tidak boleh memukul mereka di bahagian muka. Kerana di bahagian muka adalah tempat penghormatan seseorang. Kesannya di sini, anak-anak akan lebih bertanggungjawab dan berdisiplin dalam melakukan sesuatu lah. Contohnya dalam menunaikan solat, mereka akan berdisiplin, mereka akan selalu menunaikan solat. Mengikut hadis Abu Daud, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sembahyang ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkan sembahyang ketika berumur 10 tahun. Dan asingkanlah tempat tidur mereka di antara mereka, ya lelaki dan perempuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu jenis yang keras hati, saya ramai golongan yang berada di sekeliling kamu akan lari dan tidak berminat untuk menerima dakwah yang disampaikan. Dikutip dari surah Ali Imran ayat 159. Sekian daripada saya. Seterusnya Hashbi. Terima kasih Danish. Okay. Kita lihat tadi untuk dua fasa yang pertama, 0 sampai 6 tahun masa kecil, dan 7 sampai 14 tahun untuk usia sekolah rendah lah. Sekolah rendah dan sekolah menengah peringkat bawah. Okay. Untuk 0 sampai 6 tahun ni kita beri kasih sayang, dan 7 sampai 14 tahun ni ada sayang, tapi kita start bagi dia rasa disiplin dan rasa tanggungjawab jugalah, seperti solat. Okay, untuk fasa yang ketiga dan keempat, saya akan bahaskan. Untuk fasa ketiga, 15 sampai 21 tahun adalah fasa di mana kita start untuk berkawan dengan mereka. Kenapa kita kena berkawan dengan mereka? Sebab fasa ni, fasa yang memberontak. Budak kecil ni dia, bukan budak kecil. Remaja ni dia nak start memberontak. Dia nak try semua benda. Dia dah start rasa bebas tu lah. Dia nak start rape. Dia nak start macam-macam lah. Jadi, kalau pengaruh tu pengaruh yang baik, tak ada masalah. Masalahnya pengaruh yang buruk.
Jadi ibu bapa ni dia kena smart, dia kena jadi kawan yang terbaik lah bagi anak-anak mereka. Teman bercerita. Bila anak-anak ni nanti tanya, abah macam mana buat, macam mana nak solat, dia boleh beritahu, dia boleh bercerita lah, anak pun jadi happy, seronok. Kalau ibu bapa dia tak jadi kawan terbaik bagi anak-anak mereka, sudah tentulah anak-anak ni dia akan tengok kepada pengaruh-pengaruh luar supaya dia dapat jadi sesuatu ikutan dalam diri dia. Dia nak jadikan idola. Okay. So, untuk fasa yang keempat, 21 tahun dan ke atas, ni dah fasa dia dah start boleh berkahwin, bekerja, berumah tangga, fasa poli lah, fasa politeknik. Pada masa ni, kita dah sebagai parent, ibu bapa, kita dah beri mereka kebebasan. Mereka dah boleh buat apa-apa sahaja dalam hidup mereka. Kita sebagai ibu bapa cuma boleh pantau dan beri mereka nasihat kalau mereka tersengit sikit daripada jalan kebenaran. Yang tu lah. Okay. Ada apa-apa nak tambah, Danish? Tiada. Tak ada. Okay. Tiada. Okay, jadi itulah untuk fasa yang keempat. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah mengelakkan kurang didikan di rumah. Ada 3 poin. Yang pertama, kita sebelum berkahwin, kita dah melengkapkan diri kita dengan ilmu agama. Kita dah semua dah tip-top lah. Solat dah tip-top. Ilmu masalah fiqh semua dah tip-top. Supaya nanti bila anak-anak tanya, kita dah tahu jawapan. Langkah yang kedua, kalau kita dah terlanjur dan kita still masih nak belajar ilmu agama, belum terlambat. Lagi belum meninggal dunia, belum terlambat. Boleh belajar. Contohnya kita ni jahil ilmu agama, jahil ilmu tajwid, boleh belajar. Dan apa yang kita tahu tu, yang kita confident kita tahu, kita amalkan, kita ajar kepada anak-anak kita. So pahala tu mengalir daripada cikgu kita, mengalir kepada anak kita. Dapat 2 pahala. Kata Ustaz Abdul Somad, 2 pahala. Pahala kita sebagai ibu bapa dan pahala kita sebagai cikgu. Lepas tu yang ketiga, ni macam kata Danish tadi, kena sikap adil lah. Adil tu maksudnya tak terlalu memanjakan dan tak terlalu keras hati kepada anak-anak, tak terlalu disiplin. Macam mana tu, saya pun tak tahu. So kena praktik lah benda tu, kena praktik dan kita belajar dari parent-parent kita lah. Mungkin dia orang ada pengalaman kan, dia orang banyak bergaram, boleh tanya. Dia orang pendidik kita. Okay? So sebagai kesimpulan, itulah sebuah sedikit tentang macam mana Rasulullah dia mendidik anak-anak. So setiap fasa pendekatan dia berbeza-beza. Dan ibu bapa ni, dia nak memastikan anak-anak dia tak termasuk dalam isu-isu macam ni tadi, dia kena bersedia dan ready. Okay, sekian daripada kami bulan 1. Terima kasih daripada saya Hashbi dan Danish Haikal. Assalamualaikum. Assalamualaikum.